Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis Aidil Akhbar untuk berita tengah hari. Tajuk utama hari ini, integriti dan tadbir urus pihak berkuasa tempatan perlu dipertingkat. Usaha membanteras jenayah rasuah perlu kekal sebagai agenda penting yang perlu dilaksana secara meluas dalam kalangan kaki tangan pihak berkuasa tempatan PBT. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata golongan ini terdedah dengan gejala berkenaan dan perlu membudayakan gerak kerja norma baharu agar perkhidmatan lebih efektif kepada golongan sasar. Inisiatif untuk menambah baik aspek integriti dan tadbir urus kerajaan ditekankan bagi menjamin kecekapan dan ketelusan pengurusan pentadbiran. Saya turut menyeru agar PBT dan agensi yang berkaitan dapat turun ke lapangan dengan lebih kerap lagi untuk meninjau dan memahami keadaan semasa dan meneliti isu-isu berhubung warga kaki tangan mereka yang saban masa bertemu dengan orang ramai untuk menyelesaikan urusan seharian. Saya sedar dan juga prihatin terhadap kebajikan para penjawat awam, termasuklah barisan petugas hadapan yang turut menjadi sebahagian daripada anggota kaki tangan awam yang menggadaikan masa dan tenaga untuk melindungi kita sewaktu pandemik ini. Perdana Menteri berucap secara maya sempena persidangan perwakilan 3 tahunan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung Malaysia Annual ke-27 di MITC Melaka. Beliau juga berharap agar kesatuan ini akan terus memainkan peranan sebagai mata dan telinga dalam komuniti setempat. Studio sementara yang terletak di Jalan Ampang, Kuala Lumpur menjadi lokasi bersejarah bermulanya perkhidmatan televisyen negara yang dilancarkan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Disember 1963. Sejak itu, televisyen atau ringkasnya TV tetap menjadi rujukan utama rakyat meskipun di asak arus pemodenan. Sempena Hari Ulang Tahun Televisyen Malaysia ke-57 hari ini, wartawan Sazwani Samsu ada laporannya. Media sosial ke televisyen? Televisyen. TV lah. Televisyen lah. Televisyen. 57 tahun perkhidmatan televisyen diperkenalkan di Malaysia. Pelbagai transformasi telah dilalui, daripada hitam putih sehinggalah yang berwarna, daripada analog ke TV digital. Ledakan globalisasi kini turut memudahkan capaian televisyen menerusi telefon pintar dan pelbagai gadget mudah alih. Fasa lebih 5 dekad itu juga menyaksikan masyarakat tetap menyandarkan kepercayaan terhadap bahan yang disampaikan menerusi saluran televisyen. Namun, apa faktor yang menyebabkan kandungan TV tetap terus menjadi sumber rujukan yang paling dipercayai masyarakat negara ini? Bekas pengacara televisyen RTM yang juga tokoh akademik Profesor Dr. Asia Sarji berpendapat kepelbagaian sumber media kini berpotensi mendorong kepada kecelaruan maklumat. Televisyen sebaliknya mempunyai tanggungjawab sosial untuk menyampaikan maklumat yang benar-benar sahih. Pelaksanaannya jauh lebih mudah daripada waktu dulu berbanding dengan pada waktu kini. Sehingga munculnya kecelaruan maklumat yang luar biasa. Kecelaruan maklumat dalam konteks sama ada perkara atau ideologi yang diperkatakan itu benar atau salah dan sebagainya, yang menimbulkan kekeliruan di kalangan orang ramai untuk sama ada menerima atau menolak sesuatu maklumat.
Meskipun berdepan dengan lambakan media baharu, bekas penyampai dan penyunting berita RTM, Datuk Harjit Singhalan tidak menafikan televisyen tetap memberi impak besar kepada masyarakat. Media massa khususnya televisyen mempunyai peranan yang amat penting dalam era globalisasi ini. Ia memiliki pengaruh yang amat kuat dalam kehidupan masyarakat masa kini. Peranan komunikasi amat penting untuk menentukan penyampaian informasi khususnya. Dengan kemajuan teknologi, kaedah ini juga berkembang dengan begitu pesat. Mewakili penggiat seni yang baru bertapak dalam bidang penyiaran, pengarah muda Syazah Rahim berkata, lambakan maklumat dalam media sosial menjadikan televisyen sebagai rujukan. Berikutan maklumat yang disiarkan lebih berfokus. Okey, TV tu masih sangat penting masa sekarang ni, walaupun adanya internet dan juga social media platform yang lain, contohnya konten-konten daripada Netflix atau sebagainya. Kerana bagi saya, TV tu adalah two-way communication. Kalau kita tengok TV, macam ada konten-konten buat bicara ataupun sebagainya. Tapi kalau internet, satu lagi konten dia sukar untuk dikawal. Kemunculan sumber media yang pelbagai perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh syarikat penyiar. Menyedari hal itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzain Idris berkata, kepantasan media sosial perlu digunakan sebagai medium promosi untuk menarik lebih ramai penonton. Dengan konteks penyaluran bahan, misalnya penggunaan media sosial RTM dapat menarik penonton, golongan penonton muda khususnya untuk melihat paparan berita selanjutnya menerusi TV. Apa yang kita siarkan dalam YouTube dan sebagainya itu sebenarnya adalah hasil daripada apa yang kita keluarkan dalam paparan di TV kita. Kandungan kita punya, cumanya kita aplikasikan dalam bentuk-bentuk yang seperti YouTube dan Twitter dan sebagainya. Corak pemikiran yang terbuka dalam mendepani arus globalisasi amat dituntut bagi memastikan televisyen kekal relevan dan terus berevolusi seiring kemajuan teknologi. Selamat Hari Ulang Tahun TV Malaysia ke-57. Sazwani Samsu, Berita RTM. Jumlah KDNK rantau Asia Tenggara diunjur menguncup 4.2% tahun ini. Antara yang paling terjejas teruk melibatkan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Justru Asia mengambil langkah memperkenal beberapa inisiatif meliputi pelan pemulihan bagi menangani impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi. Menutup tirai 2020, keberkesanan pelaksanaan segala inisiatif yang direncana menjadi cabaran besar yang menanti ASEAN tahun depan. Bagaimana pula peranan signifikan yang mampu dimainkan Malaysia dalam usaha memulihkan rantau ASEAN? Ikuti laporan wartawan Jabata Robert. Pandemik COVID-19 telah memberi cabaran baharu pada aspek geopolitik dan diplomasi multilateral tidak terkecuali bagi rantau Asia Tenggara. Pertubuhan dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN tetap bersidang secara dalam talian menerusi 3 sidang kemuncak utama tahun ini. Pada sidang kemuncak khas ASEAN Campur 3 mengenai COVID-19 bulan April lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mencadangkan satu pelan pemulihan ekonomi bagi rantau ASEAN. Bukan sahaja demi kelangsungan ekonomi, juga memberi tumpuan kepada kebajikan, jaminan keselamatan makanan dan pendidikan kepada lebih 600 juta penduduk rantau Asia Tenggara. Hasilnya, pada sidang kemuncak ASEAN ke-37 November lalu yang dipengerusikan Vietnam, Kerangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN atau ACRF telah berjaya dimeterai. Tahun 2021 merupakan tahun implementasi ACRF yang akan menjadi kayu pengukur kesepakatan rantau ASEAN dalam usaha merancangkan kembali ekonomi, perdagangan, pelaburan menerusi penerapan norma baharu termasuk pengaplikasian teknologi digital. Pemeteraian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP hasil rundingan selama 8 tahun menjadi penanda aras kejayaan sidang kemuncak ASEAN November lalu. Perjanjian ditandatangani negara anggota ASEAN itu turut melibatkan rakan dagang iaitu China, Australia, New Zealand, Jepun dan Korea Selatan.
Ini sekaligus menjadikan ia blok perdagangan bebas terbesar dunia, mewakili 30% daripada KDNK Global. Bagi pakar geostrategis UTM Dr. Azmi Hassan, kejayaan memuktamadkan RCEP di kala pandemik COVID-19 ditangani diharap bukan hanya bukti kesepakatan negara anggota, malah ia menjadi titik tolak kepada pemulihan ekonomi pasca pandemik. Bagaimana dikatakan perjanjian yang sukar ini hendak dilaksanakan tetapi akhirnya dapat dilaksanakan setelah 8 tahun dan ianya berjaya ketika pandemik, maka itu adalah contoh terbaik bagaimana ASEAN telah menangani ataupun berhadapan dengan isu pandemik ini supaya ekonomi ataupun aktiviti ekonomi dengan negara-negara lain tidak terencat. Duta Besar Jepun ke Malaysia Hiroshi Oka pula percaya rantau Asia Tenggara berperanan sebagai pelengkap kepada rantaian bekalan merangkumi segenap industri. Malaysia pastinya bakal menikmati manfaat besar hasil perkongsian tersebut. The RCEP, again, this is going to put in place a very much integrated market. Although it is going to be a competitive market, but I'm sure that given the prowess of the Malaysian economy, the Malaysia is going to be become the hub for the regional economy. Tahun 2021 pastinya menjanjikan peluang dan cabaran buat rantau ASEAN. Selain COVID-19 yang dijangka terus melatari lanskap sosial dan ekonomi, isu tuntutan bertindih Laut Cina Selatan juga masih kebuntuan jalan penyelesaian. Dua isu ini iaitu pandemik yang akan meranapkan atau menyusahkan ekonomi negara ASEAN dan juga Laut Cina Selatan. Bagi saya tahun 2021 terutama sekali mengenai Laut Cina Selatan, kod tata cara Laut Cina Selatan umpamanya yang sudah hampir 10 tahun berjalan tanpa ada penyelesaiannya adalah menjadi cabaran. Langkah pelaksanaan gelembung perjalanan atau travel bubble dijangka terus diperluas tahun depan, terutama antara negara ASEAN dengan negara rantau Asia Pasifik seperti Jepun, Australia dan China. Ia dijangka membantu pemulihan sektor pelancongan dan penerbangan yang terjejas teruk akibat penutupan sempadan. Melangkah ke tahun 2021, Malaysia akan terus menerajui usaha membentuk persefahaman multilateral melalui ASEAN demi kesejahteraan warga rantau ini. Jabatan Robert, Berita RTM. Seperti sektor lain, industri seni dan hiburan telah melalui tahun 2020 dengan penuh dugaan akibat pandemik COVID-19. Meski dibelenggu pelbagai masalah pada awalnya, pegiat seni tidak berputus asa. Sebaliknya, cabaran yang hadir ditempuh dengan meneroka kandungan hiburan digital. Wartawan Aisyah Yatim melaporkan. 18 Mac 2020 menyaksikan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang memaksa sebilangan besar pemain industri untuk akur kepada prosedur operasi standard yang ketat. Ramai hilang arah apabila aktiviti penggambaran persembahan, rakaman dan tayangan dihentikan sehingga pendapatan terjejas. Tidak mahu menunding jari, penggiat seni bangkit menyesuaikan diri dengan kehendak semasa. Dunia perfilman terbantut bukan sahaja dek kerana penggambaran dihentikan, malah tayangan di pawagam yang sudah dijadualkan terpaksa ditarik balik. Bagi mengatasi masalah tersebut, penstreaman filem mula giat dilaksana. Di Malaysia, peruntukan RM225 juta melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana memberi nafas baru kepada penggiat seni tanah air. Suntikan lebih RM1.3 juta menerusi skim insentif tayangan filem cereka ITFC nyata melegakan. Apabila COVID melanda Malaysia ketika bulan 3 kita buat PKP, ketika itu apabila kerajaan di bawah melalui FINA nak bantu orang industri, kita ada masalah dengan data.
kita tak tahu siapa sebenarnya industri untuk kita tolong sebab kita tidak ada data yang nyata. Yang kita adalah hanya melalui persatuan. That's why bantuan awal kita melalui persatuan, tetapi itu pun kita tak tahu bahawa adakah data-data yang melalui persatuan itu data-data yang betul-betul solid data. Kan? Sebab ramai juga yang kata saya ada setengah, saya dalam industri, ada setengah tu yang kata tak ada pun dapat. So jadi banyak benda dia ada grey area dekat situ yang kita kena pastikan bahawa data industri ni kita harus tetapkan lebih nyata. Jika sebelum ini pementasan teater di hadapan khalayak ramai, namun sejak PKP industri seni kini beralih ke pentas digital dengan pementasan secara maya. Antaranya teater Parah yang ditayangkan secara dalam talian pada 25 Julai lalu. Terbaharu teater arahan Fauziah Nawi, Rasa turut menggunakan kaedah sama. Dan saya rasa ini adalah salah satu cabang di mana kita akan dapat terus menjana pendapatan kita. Dan ia akan membuka satu ruang lebih besar untuk kita pergi secara global. Dan ini caranya. Bila kita dah ada perangkata semua yang IT ni semua, itu adalah paling mudah untuk kita tembus pasaran global. Pada 1 Julai lalu, kerajaan mengumumkan kebenaran pembukaan semula aktiviti pawagam, teater dan acara secara langsung. Namun, ia perlu dibuat di dewan tertutup dengan kehadiran tidak lebih 250 orang tertakluk saiz dewan. Kebenaran tersebut juga diiringi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Kurang 4 bulan kemudian, kelonggaran ditarik balik apabila hampir seluruh negara diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kali kedua. Teater antara yang paling terkesan akibat situasi tersebut. Rentetan itu, penggiat industri mula beralih ke pentas digital dengan melaksanakan pementasan secara maya. Menerusi Belanjawan 2021, kerajaan memperuntukkan RM15 juta bagi melaksanakan pelbagai program kesenian dan kebudayaan. Ia sekaligus membuktikan keluhan warga seni dan petugas balik tabir mendapat perhatian serius kalangan pemimpin. Aisyah Yatim, Berita RTM. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Baru dari Rexona untuk bawa lengan sempurna. Ekstrak lemon dengan vitamin C dan E untuk pencerahan semula jadi. Anti kesan baju. Sempurna juga terdapat dalam Rexona Dry Serum. Terus mara dengan mudah bersama produk terkini Apple dengan Galaxy Zero Lution. Persidangan Dewan Negara untuk laporan penuh sidang Dewan Negara langsung ke Parlimen bersama Mohan Chinnasamy. Silakan. Baik Nurul, persidangan Dewan Negara yang lanjutkan hari ini dan esok dimulakan dengan sesi perbahasan usul yang ditetapkan di bawah aturan urusan mesyuarat. Hari ini juga Kementerian Kewangan akan membentangkan 8 rang undang-undang untuk bacaan kali kedua. Semua rang undang-undang tersebut dibentangkan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1 dan 2. Ini termasuk Rang Undang-Undang Kewangan 2020, RUU Kastam Pindaan 2020, RUU Excise Pindaan 2020, RUU Zon Bebas Pindaan 2020, RUU Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan COVID-19 Pindaan 2020, RUU Cukai Jualan Pindaan 2020, RUU Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020 dan RUU Pelancongan Pindaan 2020. Antara tujuan pindaan bagi Akta Cukai Perkhidmatan 2018 memberikan kuasa kepada pengarah
Ketua Pengarah untuk mengarahkan pemotongan jumlah pembayaran balik cukai perkhidmatan di bawah Seksyen 26. Pindaan bagi Akta Excise 1976 pula bertujuan untuk meminda Subseksyen 19-1 Akta 176 untuk memperuntukkan amount minimum tuntutan bagi pulangan cukai yang boleh dibuat bagi barang-barang yang duty excise telah dibayar apabila barang-barang itu telah dieksport. Pindaan Kastam 1997 pula bagi meminda Subseksyen 93-1 Akta 235, Ketua Pengarah boleh membenarkan 9/10 daripada duty yang dikira mengikut Subseksyen 93-2 Akta 235 dibayar semula sebagai pulangan cukai. Kesemua 8 RUU tersebut telah diluluskan di Dewan Rakyat awal bulan ini. Baik. Dalam pada itu, Rang Undang-Undang Kewangan 2020 yang dicadangkan bertujuan menguatkuasa langkah-langkah cukai yang telah diumumkan pada Belanjawan 2021 6 November lalu. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shah Abdullah berkata, RUU berkenaan mempunyai 66 fasal yang dibahagikan kepada 8 bab. Bab 1 berkaitan permulaan, manakala bab kedua terdiri daripada 28 fasal bertujuan meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53. Bab ketiga, Tan Sri Pertua, pindaan berkaitan Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976. Bab ketiga yang terdiri daripada 8 fasal, iaitu fasal 31 hingga fasal 38 bertujuan untuk meminda Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976 Akta 169. Bab keempat, Tan Sri Pertua, pindaan kepada Akta Stamp 1949. Bab keempat yang terdiri daripada 12 fasal, iaitu fasal 39 hingga fasal 50 bertujuan untuk meminda Akta Stamp 1949 Akta 378. Membincangkan rang undang-undang kewangan. Bab kelima merupakan pindaan berkaitan Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967 yang mempunyai 4 fasal bertujuan meminda akta berkenaan Akta 543. Seterusnya bab ke-6, ke-7 dan ke-8 masing-masing pindaan berkaitan Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Kewangan 2012 dan Akta Kewangan 2018. Muhammad Shah berkata pindaan lain yang tidak dimaklumkan secara khusus adalah pindaan kecil dan berbangkit yang boleh diedarkan dalam Blue Bill yang telah diedarkan. Baik, Ketua Dewan Pemuda PAS Muhammad Khairil Nizam Khairuddin mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal pertama hari ini. Upacara pemasyuran diadakan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Khairil Nizam merupakan lantikan Yang di-Pertuan Agong iaitu Al-Sultan Abdullah Hayatuddin Al-Musafah Bilal Shah. Beliau berazam membawa isu kebajikan anak muda bagi memastikan mereka tidak terpinggir dalam arus pembangunan. Isu unemployment ataupun pengangguran, yang di mana bagaimana kita nak close the gaps, mengurangkan, dan bagaimana kita nak membawa aspirasi anak muda dalam Majlis Pekerjaan Negara yang akan diketuai oleh, difungsikan oleh Perdana Menteri sendiri yang telah dibentangkan dalam bajet baru-baru ini. Ketiganya juga saya memfokuskan tentang kesejahteraan hidup anak muda. Jadi dalam keadaan sekarang kita tengok anak muda struggling, dan bagaimanakah polisi-polisi yang boleh kita perjuangkan khusus untuk anak muda mengambil kesempatan daripada Belanjawan 2021 untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka pada tahun 2021. Baik, sementara itu Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim menzahirkan ucapan tahniah kepada Senator Insinyur Teknologis Khairil Nizam Khairuddin yang baru dilantik sebagai ahli Dewan Negara yang baru. Beliau berharap tanggungjawab membela kepentingan rakyat dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Pengalaman, latar, profesionalisme dan kepakaran yang berhormat diharap dapat digembling sepenuhnya dengan cerminannya bukan sahaja perlu diterjemahkan dalam sesi persidangan di Dewan ini, tetapi juga harus meliputi semua aspek agar sesuai dengan kedudukan Dewan Negara selaku badan legislatif tertinggi Malaysia.
Baik, sebanyak 9 usul di bawah aturan urusan mesyuarat perlu dibahas dan diputuskan. Dan untuk pengetahuan anda, 5 rang undang-undang akan dibahaskan dan diputuskan pada hari ini sebelum Dewan Negara ditangguhkan, dan selebihnya 4 rang undang-undang akan dibawa pada keesokan hari sebelum Dewan Negara ditangguhkan pada sesi persidangan Parlimen yang akan datang. Sekian sahaja laporan saya daripada Parlimen. Kembali bersama Nurul di studio. Silakan. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Anda mungkin menghasilkan salah satu daripada komponen harta intelek ini. Namun, jangan biarkan ia diciplak. Daftar di MyPo sebelum terlambat. Saya Muhammad Nazri. Dulu, line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon geran ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Berita Tengah Hari. Sukan. Bintang Portugal Cristiano Ronaldo dinobatkan selaku pemain terbaik abad ini dalam Majlis Anugerah Bola Sepak Global di Dubai awal pagi tadi. Penyerang Juventus itu dipilih sebagai pemenang utama dengan mengatasi beberapa pemain bintang lain seperti Lionel Messi, Mohamed Salah dan juga Ronaldinho. Ronaldo yang berusia 35 tahun turut menerima anugerah ejen terbaik abad ini bagi pihak ejennya Jorge Mendes. Bekas kelabnya Real Madrid pula dinamakan kelab terbaik abad ini, manakala pengurus Manchester City Pep Guardiola dinobatkan sebagai jurulatih terbaik abad ini hasil pencapaiannya memenangi 10 trofi bersama Barcelona, Bayern Munich dan Manchester City. Sementara itu, penyerang Bayern Munich Robert Lewandowski menerima anugerah pemain terbaik tahunan, manakala kelabnya pula dinamakan sebagai kelab terbaik tahunan dengan Hansi Flick menerima anugerah jurulatih terbaik tahunan. Majlis tersebut dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino yang turut menyampaikan anugerah kepada beberapa pemenang. Saudara, Berita Tengah Hari berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Nur Alis Aidil Akhbar. Assalamualaikum dan salam hormat.